أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانشر علينا من غداء رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mubarak ini sama-sama telah kita menunaikan ibadah salat berjamaah dan kita sama-sama memohonkan hadrat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah-Nya. Insyaallah perkongsian kita dalam kitab Hidayatul Hidayah, ya. Hidayatul Salikin, yaitu Al-Imam Ghazali menukilkan ini ada 25 perkara yang boleh menyebabkan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Ya, doa kita selalu, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Jadi kemudahan para ulama ni, ya, sebab inilah Al-Imam Mudari ini, Al-Imam Ghazali ini banyak menukilkan dalam kitab-kitab untuk penggunaan kita. Jadi kita semakin usia sebenarnya kita kena banyak, ya, mujakarah, banyak mencari panduan untuk bekalan kita mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu pasti datang. Ya, kita lari mencoba dia kejar kita. Masuk dalam peti air semua lagi mati cepat. Dia kejar kita, bukan kita kejar dia, dia kejar kita. Itu masalahnya, ya. Jadi Imam Ghazali mencari jalan. Sebab imam, ya, ulama-ulama ni, ya, al-ulama warisatul anbiya. Para ulama ni, ulama ada dua. Ulama bisu'il khatimah, itu susahlah. Kita nak cari ulama bi husnil khatimah. Iyalah. Ya. Jadi ulama yang membawa kepada kebajikan. Syekh Ali, ya, Syekh Ali Al-Marsafi telah menyebutkan di dalam kitabnya yang bernama Minhajus Salikin ila Asrafil Masalik, Mukhtasar Ar-Risalah Al-Musayriyah, yang dinukilkan daripada setengah ulama yang arifin, setengah ulama yang mahir, yang arif itu yang mahir, ya, bahawa kemuliaan zikir dan kemegahannya serta kelebihan daripada segala ibadah yang lain itu adalah kerana di dalam zikir itu terdapat 35 perkara yang mempunyai kepujian kepada Allah Ta'ala. Zikir ini sebenarnya memuji Allah. Yang pertama, menjunjung perintah Allah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya, wahai sekalian mereka yang percayakan Allah Ta'ala, sebutkanlah Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya dan ucapkanlah tasbih pada waktu pagi, waktu petang, waktu siang, waktu malam. Kita zikir mudah, ya. Ulama ni memberi kemudahan untuk kita. Ada beberapa perkara yang boleh kita mati bi husnul khatimah. Tahu mati bi husnul khatimah? Mati yang bagus. Pertama, ya, mati yang bagus tu pertama kita boleh mati dalam keadaan kita tenang, kita berzikir. Yang kedua, mati kita dalam apa? Waktu yang apalah, hari Jumaat, pagi Jumaat. Kita minta ni, kita tak tahu dapat ke tidak. Dah, pagi Jumaat, sempat sebelum sembahyang Jumaat ataupun malam Jumaat kita mati. Ya, malam Jumaat kita mati, pagi tu dapat ke bumi. Maknanya belum lagi solat Jumaat, pagi Jumaat, ya. Itu segala itu sebabnya itu. Kalau kita nak belanja orang tu, pagi Jumaat je bagus. Ni. Tak apa, keluar banyak, Allah bagi lagi banyak. Bagi Jumaat tu ada, ya. Itu dia nak mati bi husnul khatimah. Pertama. Yang kedua tadi,
pagi Jumaat. Yang ketiganya di husnul khatimah tu ialah kita boleh nak package bayar. Kadang-kadang kita nak dapat package tu bayar. Nah, kalau dapat package alhamdulillah. Maknanya kita dapat malam Jumaat kita beramal, kita dengan wirid dengan apa, pada pagi Jumaat tu kita meninggal, kita tengah sujud, tu package tu. Pagi Jumaat pada tu, semalam kita dah puasa, Allahu Akbar. Puasa Khamis, Allahu Akbar. Ini Allah, nak dapat package bayar. Tapi kalau dapat sikit-sikit tu, sipil-sipil pun jadilah, ya tak? Sekurang-kurang tak banyak soalannya dalam bukan itu. Allah terus soalan. Saya pun tak pernah disoal lagi, tuan-tuan pun tak pernah disoal lagi. Tapi ini diceritakan para ulama, ya, kalau soalannya. Jadi salah satu, yang pertama, kalau nak dapat ambil husnul khatimah ni, pertama kita biasakan waktu azan tu kalau boleh kita ada di surau atau di masjid. Azan bilau. Ayyala solat. Tuntungnya Pak Bilal ni. Ni Pak Bilal. Dia awal datang Pak Bilal untung. Berebutlah jadi Bilal. Tak apa, belajar. Tak kisahlah. Bulan-bulan pun tak boleh. Lama-lama boleh. Berebut jadi Bilal. Sebab Bilal ni balik. Sampaikan ketika Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Ya, Allah telah perlihatkan jalan gerak. Bunyi gerakan siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Rasulullah tahu itu macam gerak kaki dalam surga itu Bilal bin Rabah sahabat dia. Padahal Bilal bin Rabah itu belum meninggal lagi, belum meninggal dunia lagi. Isra' dan Mi'raj ketika itu Allah dah tunjukkan Bilal bin Rabah dah mati dan masuk dalam surga. Allah Rabbi. Itu tunjuknya kita nak jadi lauk dia makin kuat, makin panas rumah. Sampai ke sana lah dia punya pahala walaupun. Itu kelebihan. Tapi kena belajarlah kaedahnya. Nak dapat sunatnya. Ya, jadi Bilal pertama dia kena wuduknya mesti bersih, syarat dia. Baru dapat sunat dia. Dapat pahala tu memanjang. Kalau tak wuduk azan, pamalagha a'maluka. Makin sia-sia amal, tak dapat apa. Ya tak? Betul. Kita penting ya, baik. Apa yang dikatakan di sini? Wahai sekalian mereka yang percayakan Allah Ta'ala, sebutkanlah Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya dan ucapkanlah tasbih pada waktu pagi, waktu petang dan waktu siang dan waktu malam. Yang kedua kata Imam Ghazali, Allah menyebutmu. Jika kamu menyebut Allah, Allah menyebutmu. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Uskuruni askurkum. Sebutkanlah aku, nescaya aku akan sebut nama kamu. Allah. Kita tahu kan dunia ni takut kita disebut oleh orang. Rupanya begitu mati Allah tak sebut siapa dia tu. Tanya. Allah tanya kepada malaikat. Padahal Allah tahu tu, tapi tanya. Maknanya Allah tak prihatin. Yang ketiga yang kata Imam Ghazali, meredai zikir. Ridallahi ta'ala bizalik. Allah SWT meredai akan zikir-zikir. Zikir ni banyak ya. Kita duduk ni usia-usia ni lah. Dia kalau makin usia ni sebenarnya, kita pukul 4.30 tu dah bangun tau. Kalau 4.30 lihat lagi, pukul 5 lihat lagi, Allah. Sebab ni syaitan mencari jalan waktu subuh ni paling antara Fajar Kasih, Fajar Sodik. Dia cari jalan macam mana sedapnya tidur. Dipeluknya kita tak nampak kalau nampak. Kalau ni perempuan yang meluk syaitan jantan, Allah, dia punya janggut digosok-gosok sedap ya tidur. Lena je tidur ya, dijilat je kita, Allah Rabbi. Dijilat je kita syaitan. Ni. Ya kita lena. Kalau kita lelaki, yang betina pula datang. Kau bagian kamu. Allah sedapnya tidur. Itu sebabnya ikut amalan kita ya. Ikut amalan kita kalau kita minta pada Allah. Alhamdulillah di surah ini tiap-tiap malam kita baca surah apa? Surah Al-Mulk. Itu salah satu mengelakkan gangguan syaitan. Ya, kita sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk atau kita berzikir ya, mudah-mudahan. Baik, yang keempat kata Imam Ghazali,
nyata kebesaran Allah di dalam hati. Ta'zimullah ta'ala wa ijlaluhu fi qalbika inda zikrika iyyahu. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketinggiannya nyata di dalam hatimu pada ketika kamu menyebut ya Allah. Terasa Allah. Kita terasa Allah ada kan? Kita beri surah-surah astagfirullah. Terasa Allah tu ada. Kita ni diperhatikan oleh para malaikat. Malaikat turun kalau kita berzikir. Kita solat bangun pagi-pagi apa yang kita. Jadi kalau istiqamah lah, kita boleh kita mampu. Yang kita mampu apa dia? Solat awabi atau solat taubat. Boleh. Ini dalam kitab ni ada semua. Kitab ni ya. Hidayah Salikin semua ada tu. Solat dinamakan solat awabi ma'a istigharati. Ya, kita mau tolak lah sama-sama lah. Maknanya kita kena banyak tolak. Saya pun kena baca, walaupun saya pun kuliah saya kena baca juga. Kitab yang lain pun kena baca juga. Masa tu mudah-mudahan kita tengah baca kita meninggal. Allah Rabbi. Kita Nabi Husnul Khotimah ni cari jalan. Ni kita tengah baca kita tengok pula ya. Sebab dunia sekarang dunia maya tak. Dulu mana ada tahun 70, mana ada WhatsApp pun tak ada. Mesej pun tak ada, semua tak ada. Jadi sekarang ni dunia maya. Kita boleh melayari. Kita ni kalau nak kontak siapa pun boleh. Petik ada sahabat yang paling baik. Apa? Google. Sahabat yang paling baik. Petik dia, tanya je kat dia. Yang maksiat, yang mungkar, semua dia akan bagi tahu. Ni semua dia bagi tahu. Kalau kita ajak yang maksiat, esok lagi dia bagi tambah. Kita nak satu je. Dia bagi 10 kita. Point. Dia pun dia nak cari peluang. Kita bayar semua tu. Kita tak mau. Kita layari yang baik-baik. Ya tak? Kita tengok kuliah-kuliah melalui Google tu banyak cari. Semua ada. Ya tak? Baik. Itu yang keempat. Yang kelimanya, Imam Ghazali menyampaikan di sini segala anggota mentaati Allah. Zuhulu jawari hikafi ta'atillahi ta'ala. Segala anggotamu sibuk di dalam mentaati Allah. Allah tak ada masa untuk tak balik rumah dengan berzikirnya, makan lepas makan. Betul, tak ada masa tu kan. Nak mutolak ini, nak benda betul banyak. Ya, tapi kalau banyak masa wallahu alam ni. Kerana mentaati Allah, ya. Kita kadang-kadang fikir betul sekurang-kurangnya. Saya ingat ya. Kita tengoklah mudah-mudahan diterimalah kita doa. Salah satunya anak yang dikatakan anak soleh itu, anak soleh. Solehat lain anak soleh. Anak soleh ni dia sembahyang, dia bersembahyang ni, sebab itu ada doa kita kan. Allahumma ja'al wa azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada tak? Waj'alna lil muttaqina imama. Siapa mulanya anak kita boleh bertakwa? Sebab apa dia? Kita lah memimpin dia. Sebab itu doa dia. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah diri kami, isteri kami, ya, isteri dia, dan keturunan kami qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Sejuk mata memandang, kita balik tengok anak kita sembahyang, anak kita ngaji, isteri kita ngaji. Kalau isteri kita malas, apa nak jadi? Hari-hari kena gerak. Oi, bangun. Baru 10 kali keluar. Baru dijawab. Bangun. Kita tepuk-tepuk dah. Bangun. Tak apa. Baru jawab. Subuh dah hampir lah. Tu. Kita nak qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Sebab punca dia mana? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Pemimpin tu, suami sebagai pemimpin, mendidik, bapa sebagai pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu kadang-kadang kita biarlah dia besar nanti. Ya Allah, dia besar nanti. Besar payah. Ini berlaku di Kuala Lumpur. Umur 15 tahun baru dia gerak untuk sembahyang. Nyepaklah dia. 15 tahun baru sembahyang. Apa tak pernah pun. Hari ini apa kena pek?
tabiat apa gerak saya. Boleh cakap macam itu. Sebab tak ada didikan dari kecil. Ya. Walaupun kita kan di masjid, kita kadang-kadang minta maaf lah. Ada di antaranya dia dah pencet baru dia semangat ke surau masjid. Ada kadang di antaranya di waktu dia bekerja pun sibuk dengan surau masjid. Itulah ibadah ya. Kadang-kadang tersemat di dalam jiwa hati dia. Dia bekerja tu sibuk di masjid. Ke mana pun dia tengok masjid surau. Dia tak sembahyang dia. Ada kadang-kadang usia kita makin 60 70, kita usia kita Rasulullah kata antara 60 wa 70 kata. Ya. 60 ke 70, lebih daripada itu, itu hati-hati di jalan lain. Tu ya. Baik. Kita model lagi ya, insya-Allah. Baik. Yang keenam ya, kata Imam Ghazali, malaikat menghampirimu. Ni. Qurbul malaikati minka wa rasuluhum bizalik. Malaikat menghampirimu dan mereka suka dengan apa yang kamu lakukan. Kita kalau duduk rumah wirid kan, senang aja wiridnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya. Mungkin pagi itu ada malasnya aku nak ambil. Sejuklah nak sembahyang. Dah bukan sarikot. Sejuk. Wirid aja, tak apa. Dapat pahala zikir. Ya, Allah kata fashkuruni ashkurkum ya. Bila kau ingat aku ingat kamu. Itu yang kita nak. Dicatat oleh Allah Taala ya. Sebab Allah ni suruh malaikat pun akan datang tengok kita lah berzikir si bulan tu. Alhamdulillah ya dah. Kerana siapa yang berzikir kepada Allah, malaikat akan suka kepadanya dan dia akan melihat bentuk kamu, cara kamu berzikir macam mana. Ini dikatakan Qurbullahi ta'ala minka wa kaunuhu ma'aka bila takyifin wala tahdidin. Allah Subhanahu wa ta'ala menghampirimu dan ia besertamu tanpa rupa bentuk di dalam pandanganmu. Maknanya dia duduk sini. Kita kadang duduk sini ada malaikat ni. Malaikat ada duduk lihat kita. Malaikat adalah makhluk yang halus, ya tak? Yang tak ada lihat dan dicipta daripada nur cahaya. Ya. Kerana firman Allah di dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu zakarani, rawahu Muslim. Aku adalah pada sangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya bila mana ia menyebut namaku. Maknanya Allah akan sentiasa disebut nama Allah, Allah ada. Jadi Allah sentiasa ada pada kita. Ini hadis qudsi. Yang ke-8 kata Imam Ghazali menukilkan di sini, malaikat segera menuliskan kebaikanmu. Isra'ul hafazati dikabatil hasanati lizzakir. Malaikat menjaga segala amalan manusia akan bersegera menyuratkan kebajikan bagi orang yang berzikir. Paling mudahlah kita nak mati di husnul khatimah. Jangan mati kita tak ada soalan. Jangan bisu'il khatimah. Kita berzikir. Ya, imam ulama mengatakan ada berapa perkara. Pertama, waktu azan kita ada dari surau dalam masjid. Kita menjawab azan. Kalau boleh lah. Yang keduanya, ya, kita membayarkan berzikir. Yang ketiganya, zikir tak kira lah apa zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun zikir dah. Kita mendapatkan zikir. Kita nak mati bi husnul khatimah. Yang ketiganya, kita banyak membaca surah-surah yang lazim, yang payah-payah saja, yang lazim, ya. Apa? Yang keempatnya, kita minta kepada Allah Taala mudah-mudahan kita jadi ahli, ya, ahli surga. Kita nak kita nak pergi husnul khatimah ni. Husnul khatimah ni ialah ganjarannya sangat banyak. Mati kita lah, kita sebab kita ada doa ni waktu nazak tu lah. Mati kita matinya senang, tak ada masalah.
Saya ingat peristiwa ayah saya tahun 60 meninggal. Tahun 60. Saya umur 8 tahun masa itu. 60. Dia umurnya 60. Umur 60 bukan tahun 60 umur. Dia meninggal malam tu betul-betul buat majlis seminggu lagi nak raya. Seminggu lagi nak raya. Jadi buat majlis untuk arwah mak saya. Majlis kenduri arwah di masjid. Rupanya malam tu pagi tu dalam pukul 4.30 dia sakit perut. Tak boleh. Satu masa sampai dalam pukul 10 lebih dia kata gelap dah. Dia minta mandi, panas. Mandi. Bila mandi dah dia tak nampak apa dah. Betul-betul pagi Jumaat. Alhamdulillah. Bulan Ramadan pagi Jumaat. Tu yang kita nak. Dan kalau boleh kita nak. Bapak tiri saya, bapak tiri tu, bapak tiri daripada mak tiri saya. Mak saya, bapak saya sempat kahwin lagi. Mak saya dah meninggal awal. Ya, bapak tiri saya, maknanya dikahwin dengan mak tiri saya. Dia lagi spesial. Dapat meninggal hari Jumaat. Lepas tu dia meninggalnya tengah sujud. Bayang, cucu dia datang, atuk, apa, mbah dia kata. Jatuh, meninggal. Allah Rabbi. Bersih mukanya ya kita. Saya mandikan, alhamdulillah bersih. Bapak tiri daripada mak tiri. Macam mana yang sebut ya? Saya tak pandai. Bapak tiri pada mak tiri. Dah, bapak saya meninggal, mak tiri saya kahwin lain. Tapi mak tiri pun lah bela saya. Dia kahwin dengan saya, dengan bapak saya berumur 8 tahun. Baik, dikahwin lain, dapat anak 7. Suami dulu, bapak tiri ni tak ada anak dengan isteri dulu. Dia kahwin dengan bapak saya, merujuk anaknya. Tahu merujuk? Ramai. Sekejap jadi. Makin usia ni makin janji anak. Kalau tuan-tuan diizinkan kahwin, jangan kahwin yang dah usia, kahwin yang muda. InsyaAllah. Yalah. Kalau usia-usia ni, kalau cari yang umur 25, InsyaAllah. Tak apa. Ini contoh. Kalau nak buat, alhamdulillah. Contoh. Islam membolehkan. Yalah. Contoh Rasulullah. Rasulullah kahwin dengan Aisyah 9 tahun. Yalah. Rasulullah berapa dah usianya? Gitu-gitu. Dah pindah ke Madinah pun. Yalah. Allah. Tak masalah. Ambil contoh yang baik. Ya. Tak, kita ni bukan apa. Ya. Bukan takut isteri menakutkan. Baik. Yang ke-9. Syaitan menjauhimu. Bu'da syaitan minka, artinya syaitan akan menjauhimu kerana kamu sentiasa berzikir. Kata Syekh Abduluddin rahimahullah ta'ala, inna syaitana yarkabu ahadana kullama ghafala an zikrillahi ta'ala azza wa jalla fa innahu daiman waqifun tujahal abdi fa kullama ghafala an zikrillahi ta'ala istahwaza alaihi wa kullama zakarallahu ta'ala yanzilu walau kasyafa li ahadina la ra'a iblisa yarkabuhu kama yarkabu ahaduna al-ibar la'allahu yasrifuhu kaifa sya'atu lan nahari wal lail. Apa dimaksudkan di sini? Syaitan itu menunggangi seseorang daripada kita yang lupa berzikir. Allah ditunggang betul. Saya cakap tadi kan, dia lupa zikir, dia tidur. Dia datang, dia dijilatnya, dipeluknya kita. Allah, sedapnya ya Allah. Syaitan. Ni. Kalau yang kita lelaki kan, dia datang yang betina tu. Dia bagi kita lembutnya Allah. Nyamannya. Itu syaitan. Tapi orang yang berzikir sebelum tidur sentiasa ingat pada Allah, syaitan akan jauh, tak berani. Jangan. Bila nak dekat je macam benda ada yang tolak. Malaikat dah sekeliling. Ya, kita dikelilingi oleh para malaikat. Itu sebabnya bila kita tidur kita ingat, ya eloknya kita tidur pakai kemas. Ini tidur tengok-tengok dah. Allah, astagfirullahalazim.
Ni, faham tak? Ni kena kemas dah tidur. Dengan selimut dia, dengan kemah ini tidur. Tengok. Malaikat dah dekat macam mana? Tengok itu. Astagfirullahalazim dia pun. Tengok tak ada selai kain pun. Jadi ingatlah. Maka demikian, sesiapa sahaja di kalangan kita, nescaya ia akan turun jika Allah SWT membuka hijab bagi sesiapa yang di kalangan kita. Nescaya melihat iblis itu menungganginya kalau dia tidak berzikir pada Allah. Seperti seorang yang menunggangi keldai dan memalingkannya menurut kehendak, ya, siang dan malam diketukan oleh syaitan. Jadi kita terasa misalnya syaitan kata tunggangi, jom pergi sana. Kita ikut dia kata syaitan sebab kita tidak berzikir. Makna zikir sentiasa basah. Ini Abu Hasan Al-Basri mulutnya sentiasa basah. Abu Hasan Al-Basri mulutnya sentiasa basah dengan zikir, kalimah zikir. Tak kira lah apa zikir, basah mulutnya. Sampailah Al-Imam Ghazali Abu Hasan Al-Basri ini digelar sebagai waliullah, dilantik oleh Allah. Sebab sifat begitu. Kita nak tahu waliullah macam mana. Dia boleh sembahyang subuh di surah As-Sadiyah, sembahyang zuhur di Mekah. Aku jumpa dia kat Mekah ni kata. Itu waliullah. Ini kelebihan waliullah. Dia bukan macam kita, dia bukan naik kapal terbang, dia tahu dah dia. Ini waliullah, Allah berikan kepada dia kerana darjat yang Allah bagikan zikir yang selalu banyak. Ya, sampai basah sentiasa mulutnya, bibirnya dengan berzikir. Dia tak kira. Ini Hasan Al-Basri yang terkenal waliullah, ya, dia punya gelaran daripada para sahabat, daripada ulama-ulama. Sebab apa? Sebab dia sentiasa basah mulutnya dengan berzikir. Apa zikir? Yang ke-11, kelepasan daripada nifaq. Annaha bara'atun minallahi ta'ala minan nifaq. Apa nifaq ni? Zikir itu satu kelepasan daripada sifat orang munafik. Nifaq. Jadi tak ada orang berzikir selasa dia janji kena tepat. Janji ni kadang-kadang tak boleh tepat, ada sebab. InsyaAllah saya datang, insyaAllah. Dia lepas insyaAllah, tiba-tiba dah dia tak sihat badan, tak boleh datang. Macam mana? Tak jadi dosa. Tak jadi dosa sebab dia terpaksa. Ataupun dia janji nak jumpa, insyaAllah aku datang. Tiba-tiba anaknya sakit, dia hantar anak hospital dulu, lambat. Itu tidak menjadikan jadi kesalahan. Yang munafik ni dia menipu. Ni munafik. Dia maknanya dia mungkin janji ataupun dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang lain, ya, marah padanya. Tu sifat-sifat munafik, ya. Sifat munafik seperti berbeza dengan fasyik. Fasyik ni banyak hari ini, ramai orang sifat fasyik. Sifat fasyik ni meninggalkan rukun Islam, senang aja, ya. Sebab itu Allah katakan minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Ramai orang yang percaya, beriman pada Allah, tapi dia tak sembahyang. Tak? Ramai tak? Ramai dia tak sembahyang. Kita tengok, dia menjaga, dia tak tahu tak sembahyang. Kita tanya, mana satu ketika saya nak tanya satu tempat, ya, pergi, Kak, mana surah ni Kak? Saya pagi-pagi dah menjaga dah. Sebelum azan subuh dah menjaga dah. Cuba bayangkan, sebelum azan subuh dah menjaga, ya. Tapi kalau dia muslimat, percayalah mungkin dia uzur. Tapi dah umur 60, 70, 50, uzur apa dah? Aisyah, ya. Dia menjaga. Bila saya tanya, baru ni saya nak cek mata, saya nak cari surau kawasan HKL tu kan, hospital HKL kan, mana surau? Mana ada satu surau tu, dia lorong kecil je. Jadi mana Kak surau? Oh sana kot ujung. Kita pergi sana, tanya sana, oh sana. Awak dah tak sembahyang. Janganlah cakap saya tak tahu. Dah senang, saya tak tahu. Jadi kita senang cari. Oh sana, kita pergilah sana. Tak ada surau. Pergi jumpa sana, dia kata belah sana pun. Jadi itu sifat orang munafik. Tak tahu, katakan dia tahu, atau munafik tu namanya. Jadi kita
kita bersama. Rupanya kita dapat orang beritahu sini Pak. Orang muda deh, pakcik pergi jalan tu masuk dalam, tapi tak nampak sikit masuk dalam. Rupanya ada surau lah dalam. Ada Bilal, ada Ustaz. Memang cantik lah suraunya pun. Ada ikon pula tu, Allah. Ya. Tadi lepas sembahyang saya betul bercerita nak cari. Pukul 6 sampai ke bagian mata tu. Pukul 6 dah queue. Umur cuba panjangkan. Ada orang awal datang tu orang Cina, India tu kan. Kita orang Islam tu macam mana? Kita sembahyang dulu kan. Habis sembahyang saya bila sikit tu jalan. Itu dah dekat SKL. Tapi yang orang menyaga tu gitu juga tak sembahyang. Bila sembahyang sebelum subuh dia ada, kita dah keluar tak sembahyang juga. Tu wallahu alam. Sangka baik, sangka buruk tak boleh. Ya tak? Meringankan berat pada hari kiamat. Allah. Tahbibul asqali yaumal qiyamah liqaumihi alaihi salam. Sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah. Qala al mustahtiruna bi zikrillah yad'u dzikra anhum asqalahum yaumal qiyamah. Rawahu At-Tirmidzi wa Tabrani. Apa dia kata? Meringankan segala yang berat pada hari kiamat. Kerana Nabi SAW bersabda, kamu telah didahului oleh mufarridun. Mereka bertanya, apa itu mufarridun? Mufarridun itu ialah, wahai Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang mengekalkan dengan menyebut Allah SWT dalam keadaan menghilangkan diri, bersembunyi, dan berzikir itu akan meringankan mereka itu daripada segala dosa yang berat. Maknanya begini, kita duduk rumah kan, terbangun 4:30, kita wirid duduklah. Duduk berwirid sembahyang tahajudnya, sembahyang hajatnya. Kita banyak yang kita boleh buat. Istiqamah yang kita boleh. Tapi istiqamah tiap hari kita buat. Ya, kita wirid duduk berzikir. Itu namanya menyembunyikan diri, bukan di tengah-tengah orang ya, dalam bilik kita. Sebelum kita ke surau ke masjid kan, dalam bilik kita berzikir. Itu pun meringankan kita nanti hari kiamat. Kita tidak didatangi oleh Dajjal. Cuma kita doa kita, wa na'udzubika min masihid Dajjal. Dajjal ni macam-macam punya. Sekarang ni Dajjal alam maya. Dajjal alam maya, tengok macam-macam iklan. Oh, Rabbi. Tengok saya layari je. Ini time dia lah. Layari tu, oh dia keluar. Dia keluar dia lah. Macam burung dia keluar, terbang. Apa-apa macam mana? Tak tengok. Ya. Ini namanya bunga-bunga masih Dajjal. Kita tak sedar. Ni. Dia kita pun kena macam ni. Saya boleh gunakan untuk di dalam ayat ni. Saya masuk tab, masuk YouTube. Daripada YouTube saya masuk dalam Muzakarah Guru Takmil, semua masuk. Masuk semua boleh lihat, tengok. Tu. Ini kelebihannya kita nak boleh buat kongsi sama. Tapi kadang kita tengok yang kita sendiri. Kita layari. Begitu juga ahli-ahli muzik selalu ya, dalam YouTube ni gunakan macam nyanyi apa kan. Oh banyak dapat tu. Sokongan anak-anak muda. Punya banyak. Sampai masuk dalam TV. Disoal, banyak sokongan kan menyanyi dalam YouTube saja. Tak sedap macam dulu-dulu kita ni tengok. Kalau nak tengok lagu-lagu dulu-dulu zaman P. Ramlee tak? Ini anak muda dia lagunya lagu lain. Yang lagu aku kepeta kakak kau. Itu yang sedap kata dia. Kata budak muda. Kita tak nak itu. Tapi itulah je alam maya. Jadi sehingga kan boleh didapatkan kepadanya apa ni? Cukai pendapatan, betul. Sebab bukan satu, beribu-ribu yang meng-on kat dia, yang sokong dia tu. Tu sampai dipanggil kat TV, suruh dia menyanyi tu. Bila menyanyi sakit telinga mendengar kita. Tapi anak muda suka. Tu berbeza ya, perubahan kita. Baik. Yang ke-25, terlebih baik daripada haji dan perang sambil tengok zikir.
terlebih baik daripada haji dan perang sabit. Apa dalilnya? Az-zikru afdalu minal hajj wal jihadi wal ribati was sadaqati wa kulli amalin ma'adal faraidi. Artinya zikir itu terlebih afdal daripada ibadat haji, perang sabit, memerangi orang kafir yang hendak masuk ke negara Islam, daripada sedekah, daripada setiap amalan selain daripada yang fardu. Maknanya zikir ni yang sunat-sunat. Yang fardu tu mestilah jangan fardu pula. Kita zikir aku tak main sembahyang lah zuhur. Aku dah zikir banyak tak. Selain daripada fardu. Jadi kongsian kita tak banyak sikit je. Jadi kita cari jalan bagaimana kita nak dekatkan diri, ditaqarrubu ila Allah, dekat pada Allah. Kita banyaklah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sorak-sorak ni lagi ada. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Ni. Benda-benda ni banyak ya. Nabi Yunus, inilah doa ni supaya dia selamat daripada perut ikan ditelan oleh perut ikan. Ini doa-doa yang dia. Ataupun doa yang macam-macam dalam Al-Quran ini banyak ya. Kita ambil doa-doa yang mustajab yang kita biasa. Itulah untuk kita supaya kita di padang mahsyar nanti ya kita mudah diringankan. Soalannya tak banyak. Kita salah satu nampak ya. Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran, yauma tabayyatu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Jadi ini kita nak, kita akan nanti termasuk golongan orang yang percaya. Kerana kita berzikir, Rasulullah akan panggil dia, oh kamu ni umat-umatku yang bercahaya mukanya, bawa terus dicepatkan perkiraan mizan, yaitu timbangan. Dan kalau dia sukses, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dia ada sebab-sebab sedikit, mungkin masuk dalam neraka sekejap, tak lama. Mudah-mudahan itulah salah satu zikir ini juga boleh menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka dan dipermudahkan masuk dalam surga. Takkan itulah sampai ke 25, insya-Allah kita akan sambung pada bulan depan. Aku di qouli hadza, astagfirullahaladzim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.